Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Inilah dia sahabat semua, perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda apabila dua pemimpin tapi dua komitmen yang berbeza. Seorang meroyan tidak tutup pasal berkaitan dengan partinya yang kelihatannya semakin lama semakin tenggelam sahabat-sahabat semua. Tapi berbeza pula dengan seorang lagi pemimpin, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memberikan komitmen ya untuk membantu rakyat di Gaza tanpa putus asa ya, dengan semangat sekali sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita kongsikan apakah komitmen yang diberikan kedua-dua pemimpin ini. Yang pertamanya adalah Abah kau ataupun Muhyiddin Yassin katanya MP atau adun yang derhaka, tidak apalah, dia boleh beraya dulu. Itu antara kenyataan yang meminta belas kasihan, seakan-akan sudah berputus asa sahabat-sahabat semua. Kerana parti mereka semakin hari kita lihat ya mungkin akan tenggelam tidak lama lagi. Jadi mari kita ikuti apakah yang dimaksudkan oleh Abah kau ini sahabat-sahabat semua ataupun Muhyiddin Yassin, yang mana beliau berkata 6 ahli parlimen bersatu bolehlah menikmati keriangan Aidilfitri terlebih dahulu sebelum nasib mereka ditentukan berdasarkan pindaan perlembagaan parti berkenaan baru-baru ini. Kata Presiden Parti Bersatu itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS kerana meluluskan pindaan yang digubal ekoran tindakan wakil rakyat parti berkenaan menyokong kerajaan hari ini. Ketika ini, kata Muhyiddin, Bersatu mengambil tindakan susulan daripada kelulusan pindaan berkenaan terhadap wakil rakyat yang mengambil tindakan sendiri menyokong kerajaan. Jadi katanya ini bulan puasa, tak apalah, dia boleh beraya dulu. Selepas itu kita akan mengambil langkah-langkah sewajarnya mengikut pindaan perlembagaan parti mereka, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Sebelum ini, 6 ahli parlimen dan seorang adun bersatu mengambil tindakan sendiri dengan mengabaikan kehendak parti apabila menyatakan sokongan kerajaan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dibuat sebalik kewujudan akta anti lompat parti yang sebelum ini dianggap dapat menghalang seseorang wakil rakyat daripada berpaling tada ataupun memberikan sokongan kepada pihak lawan. Bersatu kemudian mengambil langkah susulan bagi mengelakkan lebih ramai pemimpin atau wakil rakyat mereka untuk berpaling tadah dengan meminda perlembagaan dan memohon kelulusan kepada ROS. Pindaan itu diluluskan oleh ROS baru-baru ini ataupun diluluskan pada 1 April. 1 April sahabat semua, bukannya bulan Februari, bukannya bulan Januari awal tahun ini, tetapi baru saja diluluskan. Jadi ingat, baru diluluskan itu bila 1 hari bulan April. Pindaan itu diluluskan oleh ROS baru-baru ini sekaligus membuka pelbagai kemungkinan terhadap nasib wakil rakyat bersatu berkenaan. Wakil rakyat terbabit setakat ini mendakwa pindaan berkenaan tidak terpakai kepada mereka. Ya, kata Muhyiddin, ketika ini 6 ahli parlimen dan seorang adun itu bebas membuat apa saja tafsiran berkenaan kesan pindaan berkenaan dan sama ada mereka terkesan ataupun tidak. Bagi saya tidak apa, katanya. Mungkin mereka tidak faham ataupun mereka sengaja nak cari alasan untuk menyatakan sesuatu yang menyedapkan hati mereka, katanya lagi. Jadi bekas Perdana Menteri Kerajaan PAS dan Bersatu itu juga menganggap ahli parlimen dan adun berkenaan mungkin sedang terkejut kerana tidak menyangka pindaan perlembagaan parti atau memberi kesan kepada mereka. Justru katanya mereka diminat ya, menunggu saja masa yang dianggap sesuai untuk Bersatu melaksanakan apa yang dan akan menguatkuasakan perkara dalam perlembagaan yang dipindah itu. Jadi diharap dengan begitu maka kursi yang terlibat iaitu 6 parlimen dan 1 DUN akan terkosong, kerana dalam perlembagaan itu menyatakan apabila seorang mengambil langkah sebegini maka keahlian dalam parti itu akan terhenti. Maknanya mereka tidak akan lagi menjadi ahli, maka kesannya adalah kursi itu mesti dikosongkan. Katanya sambil menegaskan penguatkuasa berkenaan akan dibuat tidak lama lagi. Muhyiddin juga memberitahu Bersatu sudah menyediakan kumpulan guaman yang sewajarnya bagi meneliti segala tindakan yang bakal diambil. Itu antara ugutan ya yang dinyatakan oleh Presiden Parti Bersatu ini, sahabat-sahabat semua. Secara logiknya ya, kalau kita ingat ataupun kita fikir secara logik sahabat semua, walaupun pindahan ini diluluskan, seharusnya pindahan ini tidak boleh memandang ke belakang. Ia hanya terpakai ya ketika dan semasa
ya perlembagaan pindahan perlembagaan itu diluluskan pada 1 April. Jadi, secara logiknya sahabat semua, ini fikiran kita sebagai rakyat ya. Secara logiknya, segala perkara yang berlaku sebelum pindahan ini diluluskan, sepatutnya ia tidak memberi kesan kepada tindakan yang dinyatakan oleh Abah Kau ini. Dan sekiranya ada yang memberikan sokongan berpaling tada seperti yang dinyatakan, selepas akta ataupun pindahan perlembagaan ini diluluskan, maka mereka yang melakukannya itu selepas pindahan ini diluluskan, mereka akan terkesan tidak kepada mereka yang sebelum pindahan ini dilakukan. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang mahu menyedapkan hati, atau itu hanya sekadar ugutan ya daripada pemimpin ataupun Presiden Parti Bersatu yang semakin terdesak dan meroyan ini. Dan satu perkara lagi yang harus kita fikir adalah mereka walaupun pindahan ini sudah berjaya diluluskan, mereka kena memberikan surat ya kepada Speaker Dewan Rakyat ya untuk menyatakan kononnya untuk mengusungkan kursi berkenaan. Tetapi keputusan itu juga harus diambil atau dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat. Sekiranya Speaker Dewan Rakyat, ya mungkin beliau mengatakan ia perlu dikosongkan, maka ia dikosongkan. Tapi sekiranya Speaker berkata tidak akan dikosongkan kerana pindahan perlembagaan itu berlaku ataupun diluluskan pada 1 April. Dan tindakan 6 ataupun 1 adun itu dilakukan sebelum pindahan itu dilakukan. Maka ya ada kemungkinan Speaker Dewan Rakyat akan menolak ya gesaan ya daripada Parti Bersatu ini ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Abah Kau ini sahabat-sahabat semua. Itu fikiran kita. Kalau apapun, kalau mungkin diluluskan ya, mereka boleh lawan kes ini di mahkamah ya, sama ada benar atau tidak ya mereka terkesan ya dengan perkara yang dinyatakan oleh Abah Kau ini. Itu dia. Itu pikiran ya pemimpin daripada Bersatu, berlainan pula dengan pemimpin kita, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, hari ini katanya kerajaan masih ada peruntukan untuk membantu rakyat Palestin. Kalau mereka Bersatu, pemimpin utama mereka ini sibuk dengan parti mereka, hari ini Perdana Menteri kita pula sibuk dengan memberikan komitmen ya untuk membantu rakyat Palestin. Kalau sebelum ini pembangkang katakan Perdana Menteri tidak serius lah dan sebagainya, kita boleh lihat sahabat semua dengan nyata bahwa Perdana Menteri kita memberikan 100% komitmen untuk membantu rakyat Palestin. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada Datuk Seri ini yang juga saya petik daripada Malaysia Kini. Perdana Menteri kita menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan tambahan bagi misi kemanusiaan untuk rakyat Palestin selepas Israel membenarkan penghantaran bantuan melalui pintu sempadan dengan utara semenanjung Gaza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tambahan bantuan itu Palestin itu boleh dilakukan kerana kerajaan masih mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Katanya adakah ada tambahan bantuan? InsyaAllah katanya kita akan bantu sebab masih ada peruntukan. Banyak ratus lori untuk bantuan. Jadi biar clear dulu supaya pengedaran bantuan lebih teratur. Katanya kepada pemberita selepas menunaikan salat Jumaat di Masjid Al-Huda Sungai Ara di Bain Lepas di Georgetown, Pulau Pinang hari ini. Dan hari ini juga media melaporkan pengumuman pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin yang menyatakan Israel akan membenarkan penghantaran bantuan sementara melalui sempadan dengan utara semenanjung Gaza. Dan mengulas lanjut, Anwar berkata, pada masa ini misi bantuan kemanusiaan dari Malaysia sememangnya sudah bersiap sedia di sempadan Rafah. Jadi berapa jumlah nilai bantuan Malaysia yang tersedia, saya tak ingat, tetapi 3 atau 4 kali dah. 2 kali saya minta Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan 2 minggu lalu dia bantu untuk percepatkan, dan kali ketiga dah sampai, tapi sekarang ni yang standby masih ada katanya. Jadi terdahulu Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 2000 jemaah di Masjid Al-Huda Sungai Ara itu. Anwar dan jemaah lain mendengar khutbah disampaikan oleh ahli jawatan kuasa Fatwa Pulau Pinang Profesor Madya Dr. Muhammad Zuki Othman sebelum menunaikan solat Jumaat yang diimamkan imam masjid di Syafat Yaakob. Selepas solat Perdana Menteri sempat meluangkan masa bersalaman dan beramah mesra dengan jemaat yang hadir. Anwar dijadualkan menghadiri taklimat pembangunan Pulau Pinang di Komtar di Georgetown sebelum program bubuk lambuk madani di Masjid Kubang Semang, Bukit Mertajam dan meninjau Bazar Ramadan, Pasar Awang Seberang Jaya serta majlis berbuka puasa madani peringkat negeri di UiTM Pulau Pinang. Dalam lawatannya
ke negeri Pulau Pinang itu hari ini. Betapa sibuk ya. Hari yang penuh dengan pelbagai aktiviti program daripada Perdana Menteri kita. Bukan sibuk untuk cuba untuk mempertahankan parti yang hampir goyah, yang hampir tenggelam seperti parti Bersatu ini, sahabat semua. Mengugut pula mereka untuk kosongkan kursi dan sebagainya. Apa sudah jadi. Jadi apapun, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen pandangan ya berkaitan dengan dua perkara yang saya kongsikan tadi, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.